sejahtera, salam Malaysia Madani serta salam IPG Qatarku sayangi. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat petang kepada pensyarah khusus PMMB 1134 iaitu Keterangan Pilihan yang Berbahasa Puan Latifah binti Muhammad. Pada petang ini saya ingin menyampaikan syarahan saya yang bertajuk Hala 7 Pendidikan dalam Pasca COVID-19 beserta cabaran serta harapan. Jadi seperti yang kita tahu, COVID-19 ini telah bermula sejak 4 tahun yang lalu dan ia telah menjejaskan sistem pendidikan di negara kita terutamanya. Jadi secara umumnya COVID-19 ini kita sebut sebagai coronavirus dahulu. Lepas itu kita memanggilnya sebagai COVID-19. Jadi kesan daripada COVID-19 ini telah menyebabkan banyak sekolah-sekolah serta institusi pendidikan tinggi di negara Malaysia perlu ditutup kerana bagi mengelakkan penyebaran virus tersebut, terutamanya dalam kalangan pelajar serta guru-guru serta pensyarah. Jadi bagi memulakan syarahan saya pada petang ini, kita sudah mengenali apa itu COVID-19 dan bila penyakit itu bermula. Saya lupa COVID-19 ini tercetusnya dari Wuhan, China. Jadi kita akan balik ke seterusnya. Hadirin sekalian, dan kalau badai COVID-19 ini telah melanda negara kita, sistem pendidikan di negara kita juga berubah. Jadi seperti yang kita tahu, hala 7 pendidikan di negara kita dahulu, misalnya pada tahun 6 kita ada UPSR, betul? Jadi selepas itu setelah COVID-19 ini melanda negara kita, jadi sistem pendidikan, hala 7 sistem pendidikan negara kita perlu dikaji semula ataupun diperbaiki semula. Contohnya kita hanya ada pentaksiran di bilik darjah. Jadi ini telah menyebabkan murid-murid berasa tertekan kerana skop utama pada hala 7 pendidikan yang telah digariskan dahulu perlu diubah serta murid-murid juga perlu menyesuaikan diri dengan hala 7 tersebut yang telah baru, yang telah dikaji semula. Jadi justru seperti yang kita tahu, bukan sistem pendidikan saja iaitu pentaksiran bilik darjah saja yang menggantikan peperiksaan awam seperti UPSR ataupun PT3, iaitu pentaksiran tingkatan 3 kalau tak salah. Murid-murid juga terkesan kerana mereka perlu mengamalkan konsep norma baharu di sekolah. Norma baharu ini seperti yang kita tahu, murid-murid perlu berjarak dengan rakan-rakan mereka, iaitu berjarak 1 meter. Jadi itu menyebabkan mereka berasa tidak selesa apabila mereka tidak berada di sisi rakan-rakan mereka. Terusnya mereka juga ada pada kesan COVID-19 ini juga telah menyebabkan sekolah ditutup. Jadi murid-murid perlu melaksanakan proses pembelajaran di rumah secara atas talian. Jadi baiklah hadirin sekalian, saya akan beralih kepada cabaran yang telah kita perlu hadapi semasa COVID-19 ini. Yang pertama cabarannya adalah murid-murid perlu menjalani proses pembelajaran atas talian di rumah, dan ini telah menyebabkan murid-murid yang tidak mempunyai keperluan yang cukup seperti laptop, jaringan internet yang tidak bagus, seperti di kawasan pendalaman mereka perlu contohnya mereka perlu naik ke atas bukit untuk mencari
jaringan internet supaya mereka tidak ketinggalan dalam pelajaran. Bagi yang tidak mempunyai peralatan seperti laptop, telefon pintar ataupun tablet dan sebagainya, mereka bersusah untuk meneruskan pembelajaran tersebut. Jadi mereka akan ketinggalan di belakang oleh rakan-rakan mereka. Yang kedua adalah cabarannya adalah para guru, untuk para guru juga. Cabaran para guru untuk menyesuaikan apakah bahan pengajaran yang perlu mereka sesuaikan. Misalnya, adakah itu akan menarik perhatian murid sekiranya mereka menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran PDP secara atas talian. Jadi apabila bahan pengajaran tersebut tidak menarik hati murid, misalnya mereka akan merasa bosan dan mereka akan cepat mengantuk. Jadi mereka tidak dapat fokus kepada proses pengajaran dan pembelajaran tersebut. Dan itu menyebabkan memberikan impak yang besar juga kepada mereka, kerana mereka juga tidak mengikuti proses pembelajaran dengan lancar. Jadi yang kedua, masalah ibu bapa juga merupakan cabaran yang mungkin akan amat berat bagi kita pada pandemik COVID-19 ini. Misalnya, ibu bapa yang tidak berpendapatan tinggi ataupun contohlah golongan ibu bapa yang golongan B40. Misalnya, mereka tidak dapat menyediakan peralatan yang telah saya sebut, iaitu laptop, telefon pintar ataupun tablet. Jadi itu akan menyebabkan anak-anak mereka tidak dapat mengikuti proses PDP atas talian, kerana mereka terasa sebab mereka tidak dapat menyediakan peralatan tersebut. Jadi, baiklah hadirin sekalian, saya akan meneruskan dengan harapan pada pasca COVID-19 ini. Jadi sudah semestinya harapan murid pada pasca COVID-19 ini, mereka juga ingin berjaya. Mereka juga ingin berjaya seperti rakan-rakan yang lain yang tidak terlibat ataupun yang tidak terkesan daripada COVID-19 ini. Kerana mereka menganggap COVID-19 ini adalah satu cabaran bagi mereka, iaitu cabaran pertama sebelum mereka melangkah ke institusi pendidikan yang lebih tinggi. Misalnya, pelajar-pelajar yang menduduki peperiksaan SPM, mereka perlu bertempur ataupun bertungkus lumus menyediakan diri dengan cabaran pada masa hadapan. Contohnya, jika mereka ingin melanjutkan pelajaran ke universiti, contohnya TUC ataupun IPG seperti yang kini. Baiklah, yang kedua, harapan yang kedua iaitu harapan pihak sekolah. Pihak sekolah juga mempunyai harapan yang tinggi. Misalnya, mereka ingin mengekalkan prestasi kecemerlangan akademik di sekolah mereka juga. Pihak sekolah tidak ingin prestasi akademik mereka jatuh merundum. Seperti walaupun COVID-19 ini menjadi salah satu faktor halangan untuk di sekolah. Jadi yang terakhir harapan yang terakhir adalah harapan pihak guru. Pihak guru juga berharap agar anak-anak didik mereka berjaya. Jadi para guru tidak akan menganggap COVID-19 ini hanya satu cabaran bagi mereka dan mereka akan menolak. Tapi kerana mereka ingin meneruskan hasrat ataupun tujuan mereka, kenapa mereka perlu mendidik murid-murid. Begitu.
kerana mereka ingin melihat anak-anak didik mereka berjaya pada suatu hari nanti, ataupun mengikuti mereka menjadi seorang pendidik misalnya. Jadi baiklah, demikianlah saja syarahan pada saya pada petang ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah khusus iaitu Puan Latifah binti Muhammad kerana sudi mendengar syarahan saya pada petang ini. Demikianlah itu saja. Sekian, terima kasih.